Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? So, saya harapkan anda semua peminat aktiviti memanah, khususnya peminat Awesome Archery. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan juga tenaga, kudrat untuk duduk dan menonton sesi live kita pada hari ini. So, insyaAllah hari ini 14 Mei 21 Ramadan. Dah malam ganjil dah semalam. So, Alhamdulillah kita dah lalui satu bulan tarbiyah minggu ini adalah minggu yang terakhir final lap. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat kejar untuk mendapatkan kebaikan dan ganjaran yang lebih besar. 83 tahun insya-Allah kebaikan itu berterusan daripada Allah SWT dengan satu malam yang sangat khusus. Mudah-mudahan malam ganjil ni, malam tadi tu sempatlah kita berzikir, mohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so seperti mana yang kita janjikan pada hari ini, kita ada tetamu merosakkan bahasa Kita ada tetamu khas yang saya undang untuk kita berinteraksi, berkongsi dan juga memberikan inspirasi untuk kita lebih mencintai dan seronok dengan aktiviti memanah seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, iaitu 3 aktiviti yang sangat awesome untuk kita sebagai umat Islam jadikan sebagai lifestyle ataupun kita punya exercise, iaitu memanah, berkuda dan juga berenang. Sebab apa 3 aktiviti ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah aktiviti yang sangat awesome dan luar biasa. Dan pastinya ada manfaat. Sebab apa? Setiap kata-kata Nabi, Rasulullah SAW, pasti ada manfaat. Tak ada satu pun yang diucapkan, yang dikatakan oleh baginda perkara yang sia-sia. Jadi hari ini topik yang kita nak share adalah berkenaan aktiviti memanah ada manfaat ke? Agak-agaknya kita yang memanah ataupun orang yang nak cuba ataupun try ataupun tengah usah-usah nak memanah ni rasa-rasanya ada manfaat ke buat benda ni? Okay, so hari ini kita akan dengar daripada tetamu saya yang saya jemput, insya-Allah pakar-pakar lah dan juga orang yang berpengalaman dan juga mempunyai ilmu yang menarik, unik dan juga awesome untuk kita sama-sama dengar. Okay, so hari ini jangan lupa bagi mereka yang baru masuk, baru masuk live hari ini, jangan lupa tekan like, share banyak-banyak, laju-laju. Laju-laju supaya saya dapat berikan hadiah. Masih lagi saya berikan hadiah yang awesome kepada anda. Ini dia hadiah e-book. Jadi jika anda like, komen dan share banyak-banyak, jadi insya-Allah kita di akhir ataupun penghujung live ini, saya akan pilihlah siapalah yang like live ini dan share. Tapi kita nak cari ciri-ciri orang yang share lah, sebab dia mempanjangkan lagi legasi pahala tu sebab berkongsi kan. So antara perkara yang memberikan manfaat, faedah ataupun ganjaran yang terbaik di akhirat adalah ilmu yang orang lain dapat dan mereka amalkan, pahalanya sama seperti mana mereka amalkan, kita dapat juga. So saya harapkan anda teruskan perkongsian, sharing live pagi ini. Sebab apa? Kita ada tetamu-tetamu yang sangat awesome. So jangan lupa like live ini dan kita juga akan upload video ini di YouTube. So jangan lupa subscribe YouTube, type saja Awesome Archery. So subscribe dan tekan bell notification di YouTube channel kita. So siapa yang dah join live boleh komen dulu. Saya nak double check, hopefully sound dan juga video kita clear. Boleh komen awesome. Alright, boleh komen awesome.
Alright, boleh komen awesome di Facebook post Time Awesome dan nanti kita tengoklah itu mungkin tanda anda semua ready ya. Alright. Dan boleh dengar dengan clear insya-Allah. Okey, saya kira tetamu kita pun dah ready. Sebelum saya jemput mereka, izinkan saya kenalkan dahulu tetamu kita yang akan bersama kita pada hari ini, pagi ini, slot khas pagi ini. Di sebelah, kalau tengok poster tu, sebelah kanan saya adalah yang pertama, Dr. Muhammad Azrul Anwar bin Zulkifli. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Sains Kesihatan, Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI So ini tetamu kita yang pertama. Dan yang kedua, tetamu kita tak asing lagi. Sesi live yang pertama, beliau adalah tetamu saya yang saya jemput dan beliau sangat awesome. Tinggal di Negeri Sembilan, iaitu Ustaz Anwar bin Muttaqin, iaitu eksekutif dakwah di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAIS. So siapa yang duduk dekat Negeri Sembilan dengan UPSI tu, type awesome So ini jiran-jiran kita semua ni. Alright. Tanpa buang masa, saya nak jemput mereka semua masuk ke live kita. Assalamualaikum Doktor dan Ustaz. Assalamualaikum. Masya-Allah. Sihat semua ya? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Alright. Macam mana malam tadi, hujan ke dekat Negeri Sembilan dengan ni, Tanjung Malim? Saya masih dekat malam ganjil lah. Saya masih dekat Negeri Sembilan sekarang ni. Malam tadi malam tadi hujan kot rasanya. Hujan je betul. Right. InsyaAllah tak apa. Sebab apa malam ganjil kan, dia ada tanda-tanda je lah. Mudah-mudahan dapat nasi ganjaran. Sebelum kita mulakan untuk sesi yang pertama, saya ingin jemput Ustaz Anwar lah untuk berkongsi dahulu berkaitan dengan aktiviti manah ni menurut pandangan Islam. Maksudnya tajuk kita hari ni pun panas juga. Tajuk panas. Ada tajuk je lebih kurang lah Ada manfaat ke memanah ni sebenarnya? Sebab ada yang orang kata baru nak mula, ataupun ada juga yang dah memanah tapi ada yang setengah jalan kan. So dia tengah tercari-cari apakah hikmah dan juga kebaikan sebenarnya dalam aktiviti memanah ni. Kita mulakan dengan Ustaz Anwar. Menurut pandangan Islam, apa kata Nabi, mungkin ada diceritakan dalam sirah ataupun ada dalam tafsir. Mungkin Ustaz Anwar boleh share sebelum kita pass lah stage ni kepada Dr. Azrul nanti. Dia akan cerita bab sains tu. InsyaAllah. Okay Ustaz, ready ya? Ustaz boleh share? Ya, insyaAllah. Alright, sebelum Ustaz mulakan, saya nak alu-alukan jemputannya. Yang pertama, terima kasih join Laili Suryati Abdul Mukti join live pagi ni, terima kasih. Tak asing lagi Lokman Ali. Ini kita punya penonton setia ni, sentiasa masuk studio. Terima kasih join live, dan yang lain yang masih lagi on the way nak masuk, silakan. So anda boleh berinteraksi kalau ada soalan, pertanyaan, boleh lontarkan, boleh type di bahagian komen. Alright, so boleh type soalan, nanti kita akan topakkan soalan tu nanti insya-Allah. Ustaz dan juga doktor akan jawablah, insya-Allah akan kongsilah persoalan yang ada. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, silakan Ustaz. Kami sedia mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu di Awesome Archery, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bro Syamil kerana tidak jemu-jemu untuk mengundang saya bersama
Dan tidak lupa kepada Dr. Azrul, sahabat baru ke lama tak tahulah kan. Yang paling penting sebenarnya kita nak dengar yang daripada sains ni. Tapi tak apalah, mengambil daripada apa yang dihajati oleh penganjur, iaitu Bro Syamil sendiri. Mungkin kita boleh sedikit berkongsi berkaitan dengan memanah dari sudut pandangan Islam. Jadi kita bersama-sama kepada penonton-penonton yang melihat secara live ataupun secara siar ulang di Facebook ataupun di YouTube nanti, mari sama-sama kita mengambil semangat bulan Ramadan dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita bersama-sama bertadabbur dengan sepotong ayat Al-Quran yang mana menceritakan berkaitan dengan aktiviti ataupun kepentingan memanah dan berkuda. Semoga kita dapat bersama-sama mengambil sedikit pengajaran ataupun ibrah daripada ayat Al-Quran ini. Yang mana insya-Allah pada perkongsian kali ini saya akan berkongsi hanya sepotong ayat Al-Quran sahaja kaitan dengan aktiviti memanah. Baik. Yang pertamanya kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'idda lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Baik. Yang bermaksud dan persiapkanlah segala jenis kekuatan untuk menentang mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan daripada pasukan berkuda. Daripada ayat ini, kita lihat kepada hadis Nabi SAW, iaitu daripada Uqbah bin Amr radhiyallahu an berkata bahawa aku mendengar Rasulullah bersabda, yang dalam bahasa Arabnya menyebutkan bahawa wa'idda lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu. Daripada Uqbah bin Amr ini mengatakan bahawa Nabi bersabda yang bermaksud, dan persiapkanlah segala kamu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan. Dan disebutkan bahawa Nabi ulang, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Nabi ulang 3 kali. Maratan yang Nabi ulang 3 kali. Kekuatan itu adalah memanah dan juga memanah. Maka kita lihat daripada tafsir ini bahawa secara literal, secara kasarnya kita melihat bahawa ayat tersebut berdasarkan di zaman Rasulullah persenjataan itu adalah menggunakan pedang, panah, kuda dan sebagainya. Ini secara literal. Dan juga kita lihat ulama kontemporari seperti Yusuf Al-Qardawi, Wahbah Az-Zahil dan sebagainya mengatakan dan menafsirkan kalimah kekuatan itu dan juga kalimah kuda itu kepada senjata moden. Contohnya kuwah itu di zaman Rasulullah adalah memanah dan juga di zaman moden ini adalah seperti persenjataan, senjata api dan sebagainya. Dan juga kita lihat kuda yang ditafsirkan di zaman Rasulullah adalah kuda-kuda perang. Dan di zaman kita ini, zaman moden seperti kereta kebal, jet pejuang dan sebagainya. Dan juga ada yang mengatakan bahawa zaman Rasulullah kaum muslimin sentiasa diancam oleh pihak musuh. Maksudnya di Madinah ni, dikelilingi Madinah ini adalah kerajaan-kerajaan yang sentiasa mencari peluang untuk menghancurkan Islam. Maka itulah sebabnya kenapa Rasulullah menggalakkan sehingga jatuh kepada fardu ain. Maksudnya mesti wajib kepada mereka untuk mempelajari, mengetahui dan bersedia untuk menghadapi musuh. Dan ini antara yang disebutkan. Persoalannya di sini, adakah sesuatu yang dinyatakan di dalam Al-Quran walaupun secara literal itu tiada kebaikannya langsung? Maksudnya adakah hanya kita tafsirkan menurut perspektif moden ataupun sebenarnya yang disebut Al-Quran tu ada manfaatnya? Baik, saya bagi lagi. Bagaimana pula apa yang berlaku pada hari ini apabila kita sekarang ni diserang oleh virus pandemik COVID-19 yang menggemparkan dunia, yang melumpuhkan ekonomi dan juga meragut nyawa.
dalam keadaan kita pun tak nampak virus ni, kita pun tak tahu dan kita pun takut sebenarnya untuk keluar dan sebagainya. Tetapi adakah pernah kita terfikir bahawa perkara ini akan berlaku dalam tempoh berapa lama ni? Adakah kita pernah terfikir? Maka kita lihat dan cuba kita bayangkan bagaimana pula jika ada virus yang menyerang teknologi dunia. Tadi menyerang sistem imunisasi badan manusia. Bagaimana kalau ada virus yang menyerang teknologi manusia dan akhirnya menyebabkan kita semua kena kembali untuk melakukan perkara secara tradisional? Mustahil ke? Saya rasa tak mustahil, kerana COVID-19 ini pun dah menunjukkan satu penanda aras kepada kita. Maka daripada ayat wa'idah lahum mastata'tum min quwwah itu, pada zaman moden ini saya bagi satu poin dia adalah kita gunakan aktiviti memanah sebagai satu latihan fizikal yang dapat membentuk ketahanan diri, kecergasan tubuh badan, dan di samping menjadi latihan rohani bagi kita untuk berlumba-lumba mengikuti sunnah Rasulullah. Sebab tu aktiviti memanah ini dia sangat istimewa. Bukan hanya aktiviti sukan atau fizikal semata-mata, tapi dia ada spiritual, dia ada kerohanian dia ada roh dia. Dan akhirnya dia akan kembali kepada ibadah kepada Allah SWT. Maka dengan kita melakukan aktiviti memanah ni tadi, dapat kita pahala sunnah, dapat kita tambah kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda SAW, dan yang paling penting kita boleh syafaat Nabi sebab kita ikut Nabi SAW. Saya sambung sikit lagi daripada ayat surah Anfal ayat 60 ini. Turhibuna bihi aduwwa wa aduwukum wa akhirina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum. Sambungan daripada ayat yang tadi, yang bermaksud dengan kekuatan yang kamu peroleh itu menggerunkan musuh Allah, musuh kamu dan orang yang lain daripada mereka yang tidak kamu ketahui, sedangkan Allah mengetahuinya. Maka kita lihat daripada ayat ini, iaitu sambungan daripada ayat mempersiapkan segala kekuatan dengan memanah dan juga berkuda tadi, ia akan menggerunkan musuh Allah, musuh kamu dan musuh yang kamu tidak mengetahui tapi Allah ketahui. Kita tengok daripada tafsir ayat ini bahawa surah ini, surah Al-Anfal ini sendiri turun menceritakan berkenaan dengan kisah perang Badar. Dan kita lihat di dalam ayat ini, turhibun ini iaitu menggerunkan, iaitu supaya musuh menghentikan kemahuannya dan bersedia untuk berdamai. Maka saya pecahkan kepada 3. Kekuatan ataupun kuwah ini adalah syiar keberanian, penyatuan dan keamanan. Apa dia kepada keberanian? Kita lihat bahawa Nabi SAW menyuruh kepada setiap Muslim untuk kuat agar musuh merasa takut dan tidak melakukan serangan terhadap kaum Muslim. Sebab dalam hadis yang lain Nabi kata Allah lebih mencintai seorang mukmin yang kuat daripada seorang mukmin yang lemah. Maka memang Allah suka pada orang yang kuat-kuat ni. Yang keduanya, sentiasa bersedia setiap masa walau dalam keadaan aman ataupun tenang, dan siap siaga pasukan Muslim untuk bela diri, bukan untuk serang. Ini keindahan Islam. Sebab tu Islam itu adalah salam, sejahtera, bukan pergi serang orang. Bersedia. Dengan bersedia itu tadi menyebabkan musuh pun boleh gerun. Yang keduanya adalah penyatuan. Kita lihat dalam sirah Nabi SAW bagaimana ketika selepas perang Badar, maka banyak pemimpin Quraisy telah mati ketika itu. Maka Abu Sufyan telah diangkat menjadi pemimpin Quraisy, dan ini memudahkan rundingan, iaitu di antara Abu Sufyan dan juga Rasulullah. Maka akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam. Ini dipanggil penyatuan. Yang kedua, kemenangan peperangan Badar menyebabkan hati suku-suku Arab yang berbilang ni, yang banyak ni tadi, tertarik untuk menyertai Rasulullah. Ini adalah berkaitan dengan penyatuan. Dan yang ketiga adalah keamanan. Keamanan ini iaitu yang pertama, pengaruh Abdullah bin Ubay semakin lemah selepas perang Badar. Kita tahu bahawa ini bapa munafik, Abdullah bin Ubay. Yang keduanya, kaum Yahudi diusir sedikit demi sedikit daripada Madinah. Dan yang ketiga, kaum Muslim bersungguh-sungguh melakukan latihan kekuatan sehingga musuh merasa gentar, akhirnya memilih untuk berdamai.
Maksudnya dalam mereka berlatih memanah, berkuda dan sebagainya, musuh yang tidak kelihatan tu melihat dan mereka rasa gentar, akhirnya mereka sendiri yang datang berdamai. Maka kita lihat daripada tafsir ayat ini antara yang disebutkan oleh Allah SWT dengan kita melakukan persediaan kekuatan dengan memanah dan berkuda itu menyebabkan musuh-musuh kita terasa gentar. Dan yang terakhir, memanah menambahkan rezeki. Baik. Daripada sambungan ayat, saya terus kepada penghujungnya, wa ma tunfiqu fi syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Maksudnya, apa sahaja yang kamu infakkan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dizalimi, yakni dirugikan. Ayat Al-Anfal secara sepenuhnya pada ayat yang ke-60. Dimaksudkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahili dalam tafsir kitab tafsir Jalalain, iaitu sesiapa sahaja yang membelanjakan beberapa pun hartanya untuk niat berjihad, iaitu menegakkan syiar Allah, maka pahalanya Allah akan balas secara penuh dan sempurna. Daripada tafsir ini kita lihat bahawa saya terus kepada peralatan memanah. Kita tahu bahawa nak beli ataupun memiliki alatan memanah ni ada modal yang perlu dikeluarkan. Dan untuk melengkapkan peralatan memanah ni tadi, untuk kita jadi betul-betul pemanah yang merasai nikmat, keseronokan dan juga roh memanah ni, pasti banyak modal kita nak keluar. Macam-macam kita nak beli dan sebagainya. Maka kita letakkan keyakinan yang tinggi, iaitu jaminan Allah SWT yang mana akan menambah rezeki dalam keadaan kita membelanjakan harta kita untuk syiar Islam ni tadi, maka Allah akan balas balik dengan apa yang kita infakkan itu. Maka ini antara kelebihan dan manfaat memanah dan berkuda di dalam Islam menurut berdasarkan ayat Al-Quran surah An-Nafal ayat 60 sahaja. Banyak hadis-hadis lain yang menceritakan, tetapi cukuplah sekadar ini untuk kita bertadabur dengan Al-Quran di bulan Ramadan dan kita ambil manfaatnya, bahawa tidak ada rugi pun untuk kita belajar memanah dan berkuda, dan tidak ada rugi pun untuk kita mahir dan kita menjadikan ia satu kekuatan dalaman kepada diri kita. Jadi sekian itu saja. Terima kasih kepada Bro Syamil. So yang paling penting saya nak dengar Dr. Azrul tu nanti. Baik. Baik, Alhamdulillah, ya Allah, saya dengar dan mencatatkan poin-poin Ustaz tadi, betapa tingginya nilai mutiara-mutiara yang Ustaz kupaskan daripada Quran dan juga hadis berdasarkan surah Al-Anfal ayat 60. Tapi apapun apa yang saya boleh simpulkan daripada perkongsian Ustaz ini, ada 3 poin utama. 3 poin utama. Maksudnya bagi mereka yang berada dalam zone ataupun aktiviti ataupun practitioner, mempraktikkan berlatih memanah ni, sebenarnya ada 3 poin yang kita akan dapat daripada manfaat aktiviti memanah, iaitu yang pertama adalah kekuatan. Berdasarkan kupasan Ustaz tadi, Rasulullah SAW sebutkan 3 kali, maksudnya 3 kali tu dia tekankanlah. Betul tak Ustaz? Betul. Maksudnya point tu very powerful lah. 3 kali memanah. Rasulullah saya rasa tak ada sebut pula berenang kan? Ya. Jadi maknanya ada juga berkuda. Tak disebut 3 kali. Tapi maknanya memanah tu disebutkan 3 kali berbanding berkuda dan juga berenang. Maksudnya ada poin yang penting yang mana umat Islam pada hari ini perlu lihat, ada kekuatan yang tersembunyi ada di sebalik aktiviti memanah tu. Dan kalau kita masuk ke dalam aktiviti memanah tu, baru kita tahu dan faham memanah itu ada kekuatan, kita akan dapat faham dari sudut pengalaman. Betul lah Ustaz Ya. Right. Dan poin yang kedua, Ustaz sebut tentang memanah tu lambang kepada keberanian, penyatuan dan keamanan. Masya Allah,
saya pun tak terfikir pula pasal penyatuan dan keamanan ni. Tapi bila Ustaz kupas berdasarkan sirah, jadi saya nampak benar poin ni ada terjadi pada zaman dahulu dalam sirah. Tapi saya pun nampaklah sekarang dalam kalangan masyarakat kita keberanian. Dulu orang pun takut nak memanah ni Ustaz. Macam semalam saya pun share dengan Dr. Zul semalam. Ada orang, masa tu saya pun tengah buat aktiviti memanah di tepi padang. And then adalah seorang anak kecil ni, dia tengok je kami memanah. And then dia pun mendekati saya dan dia rasa macam, yelah, body language dia tu macam nak try. Dia tak cakap tapi dia kata nak try kan. Takut-takut. Tapi bapak dia, bapak dia ada kat tepi tu, dia kasih tengok je lah. And then saya pun panggil lah, adik marilah test, cuba manah. Lepas tu bila saya panggil dia, ayah dia pun nampak, dia kata, tak apa. Tak apa, dia ada tengok je, bahaya ni. So bapak dia takut. Ada risiko dalam manah. Jadi ketakutan tu ada di kalangan parents, tapi sebenarnya risiko ni boleh dikurangkan kalau ada orang dewasa ataupun coach, betul tak? Ya, betul. Penyatuan pun alhamdulillah setakat ini Persatuan Pertubuhan Sukan ataupun pertandingan pun dah mula mekar di Malaysia. Jadi saya nampak ramai pemanah-pemanah dah bersatu ya, dan ini perkembangan yang positif lah. Dan insyaAllah keamanan tu, saya tengok kesejahteraan yang ada di kalangan pemanah-pemanah dan mereka juga rasanya ready lah dan faham tentang persediaan sama ada kita dalam keadaan aman ataupun terancam. Saya rasa pemanah di Malaysia ni dah ready lah. Cuma kena teruskan latihan je lah. Dan yang terakhir, poin yang Ustaz bawakan adalah memanah menambahkan rezeki. Masya Allah, saya rasa walaupun PKP sekarang ni, kedai manah still lagi on ni sebab semua online. Ya, alhamdulillah. Okey, baik. Pada mereka yang, saya ucapkan ribuan terima kasih dulu pada Ustaz kerana share perkongsian daripada mutiara-mutiara Al-Quran dan hadis. Apapun sangat awesome dan luar biasa, saya rasa tenang mendengarnya. Dan sebelum saya teruskan kepada tetamu kita yang kedua, pakar sains kesihatan, insyaAllah dia akan share sekejap lagi. Apapun saya nak raikan dulu sahabat-sahabat kita yang join live pagi ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Nur Ain Munsarip, okay, kerana join live pada pagi ni. Okay, dan yang join jangan lupa teruskan like dan share post ataupun kita punya live pagi ni. Anda boleh berinteraksi dengan kami, tinggalkan saja soalan di bahagian komen dan insyaAllah kita boleh berinteraksi bersama secara live. So kalau live ni dah tak ada, nanti nak berinteraksi lambat sikit dijawab. Okey, dan di akhir program ini juga nanti kita akan berikan hadiah e-book. Right, so jangan lepaskan peluang. Ini hadiah e-book yang bernilai RM40. Tapi saya berikan hadiah kepada anda kalau anda share banyak-banyak, okay, sebanyak yang mungkin kepada rakan anda. So saya akan berikan e-book ini dan kita akan pilih di akhir live ini nanti, okay? Alright. Saya nak jemput kepada tetamu kita yang seterusnya, yang kedua, iaitu Dr. Azrul. Dr. Azrul ready ya? InsyaAllah. Okay, dah ada suara tu. Okay, Doktor. Are you ready? InsyaAllah. Okay, sebelum Doktor share, sebab ini first time Doktor live bersama dengan Osama Sharif, betul? Betul. Ada yang bertanya, Dr. Azrul memanah dekat mana, dia kata? Oh, memanah. Setakat ni off dulu. Selepas kita buat kajian tu, sekarang ni off dululah. Sebab ada masalah sikit dari segi ada masalah sikit. InsyaAllah kita akan teruskan kemudian lah, insyaAllah. Okey, tak apa.
Alright, so saya perkenalkan sekali lagi ya, latar belakang Dr. Azrul. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Sains Kesihatan, Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, UPSI, dan dan Dr. Azrul ni saya jemput sebab PhD dia. PhD beliau ni tentang memanah. Jadi saya kata, wah ini awesome sangat ni kalau kita jemput live dan buat sharing. Dan saya yakinlah kalau tak ada sesi sharing ni, saya rasa research doktor akan tersimpan di library UPSI selama-lamanya. Betul tak doktor? Ya, rasanya begitu. Jadi begitulah sebenarnya tujuan saya, niat saya adalah untuk mencongkil doktor ke mata masyarakat supaya masyarakat pun dapatlah sedikit inspirasi ya, daripada hasil kajian yang dibuat oleh doktor. Okey, sebelum kita share, saya nak bagi mic pada doktor ni. Saya nak share sikit tentang perkembangan ataupun situasi di Malaysia. Kalau lihat kepada keratan akhbar ni, okey, Malaysia negara orang yang gemuk, doktor. Setuju doktor? Di kalangan so di kalangan di kalangan, betul. So ni based on research ataupun fakta yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan ya. So Menteri Kesihatan dedahkan seramai 16.8 juta penduduk di Malaysia ni alami masalah kegemukan. Ni serius ni. Serius. So, masalah obes ni biasanya salah satu punca yang disebutkan dalam laporan ni adalah lifestyle kurang bersenam. Dan kalau lihat pada perbandingan negara Malaysia di Asia Tenggara lah, dibandingkan dengan Thailand, Singapura, Filipina, Indonesia dan Vietnam, kita champion lah doktor. Kita champion ni, nombor 1 ni. So kalau bandingkan dengan jiran sebelah Singapura, Thailand dan juga Indonesia, so kita champion. So ini saya rasa ini kata apa, obesity ni akan mengundang kepada masalah yang lain lah. Dan sudah pastilah orang yang obes ni dari sudut, kalau kita nak ambil daripada apa yang Ustaz Anwar sebut tentang memanah ni atau ada kekuatan, kalau orang yang kurang bersenam dan tidak memanah, jadi rasanya orang yang obes ni akan mengalami kelemahan. Maksudnya ada kelemahan pada tubuh badan mereka. So doktor, so apa komen doktor tentang lifestyle di Malaysia dan mungkin ada faktor-faktor yang doktor kongsikan? Silakan. Terima kasih pada Bro Syamil menjemput untuk memberi sedikit perkongsian lah berkaitan dengan kajian yang telah kita lakukan pada beberapa tahun lepas. Alhamdulillah kajian tu pun dah selesai. Dan inilah perkongsian, saya pun nak berkongsi bersama-sama dengan pendengar-pendengar dan juga pengikut-pengikut dekat Awesome Archery ni. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Anwar Mutakin, tu kawan lama tu kan, kawan lama. Dia juga yang memberi jalan lah untuk membantu saya juga. Apa yang Bro Syamil bagi tahu tadi berkaitan dengan obesiti sebagai contoh memang betul terdapat laporan yang mengatakan Malaysia ni adalah negara orang gemuk. Orang gemuk. Tetapi apa yang kita kena realise sebelum kegemukan ataupun obesiti itu berlaku, dia ada salah satu lagi aktiviti yang mengundang kepada obesiti, iaitu kita panggil sebagai sedentary lifestyle ataupun kehidupan yang sedentary lah, tidak melakukan aktiviti ataupun physical activity yang tinggi dari segi intensity dia lah. Bila kita cakap tentang sedentary lifestyle ataupun kehidupan yang bersifat sedentary ni, kita kena tahulah macam mana ataupun berapa banyak masa yang kita patut peruntukkan supaya kita dianggap sebagai orang-orang yang aktif. Okay. Sekiranya kita melakukan aktiviti-aktiviti biasa, kita perlu melakukan aktiviti itu lebih daripada 30 minit satu minggu. Dalam satu minggu, kita mesti lebih daripada 300 minit. Okay.
Okey, antaranya ialah 150 sehingga 300 minit dalam satu minggu untuk aktiviti-aktiviti biasa seperti berjoging sebagai contoh ya. Tetapi kalau kita buat aktiviti-aktiviti yang tinggi dari segi intensiti, macam kita buat macam bermain bola sepak ataupun kita berbuat seperti berbasikal dengan kadar yang pantas, kita cuma memerlukan sehingga 75 hingga 150 minit seminggu untuk keluar daripada satu klasifikasi yang kita cakap sebagai sedentary lifestyle. Tetapi sekiranya kita melakukan aktiviti itu lebih rendah berbanding dengan yang saya katakan tadi, kita tergolonglah di dalam sedentary lifestyle, golongan sedentary lifestyle. Dan seperti juga obesity yang seperti dikatakan oleh Bro Syamil tadi, sedentary lifestyle ni dia juga menyumbang kepada beberapa masalah-masalah kesihatan utama. Pertamanya adalah jantung lah, kita panggil sebagai cardiovascular system, dan juga ada masalah metabolic disease. Apa itu metabolic disease? Macam tekanan darah tinggi, okey, yang tak terkawal. Kita juga boleh sedentary lifestyle juga boleh menyebabkan obesity, dan juga yang paling teruk adalah mortality lah, kematian ya. Dan kajian-kajian ni dah dilakukan, banyak kajian dilakukan. Yang paling latest kita dapat antaranya lah 2018 yang mengatakan bahawa sedentary lifestyle memang memberikan impak yang negatif kepada manusia-manusia ataupun orang-orang yang berada dalam kategori ni. Dan bila kita cakap tadi berkaitan dengan Malaysia, antara negara yang gemuk, dia ada berita gembira sikit je lah, dia tak berita gembira sangat. Kalau kita tengok pada sedentary lifestyle ni, negara yang paling tinggi sedentary lifestyle ataupun tidak melakukan aktiviti secara cukup ni adalah Filipina. Alhamdulillah kan. Okay. Tapi masalahnya ialah Malaysia paling gemuk, walaupun kita masih rendah berbanding Filipina, tetapi kita dikategorikan negara yang paling gemuk lah di Asia Tenggara, di Asia Tenggara ni. Yang paling kurus, Bro Syamil rasa negara mana? Yang bukan paling kurus lah, yang paling melakukan aktiviti yang cukup lah, fizikal yang cukup. Agak-agak je lah dekat negara Southeast Asia ni, agak-agak lah. Inilah kalau berdasarkan gambar session ni, Vietnam lah. Dia sebenarnya negara yang paling cukup lah, kalau kita nak kata adalah Kemboja, iaitu lebih kurang dalam 10.5% sahaja lah. Kalau Malaysia ni dia tidak berada di tangga teratas dalam carta tu, tetapi dia di antara yang teratas lah, Bila kita tengok kepada pecahan dari segi gender ataupun jantina, rasa-rasanya siapa yang paling banyak sekali buat aktiviti sedentary ni? Laki ke perempuan? Mestilah lelaki. yang paling banyak buat sedentary lifestyle atau kurang bersukan adalah perempuan, mengikut kajian yang diberikan oleh Guthole ni pada 2018 itu di publish. Dikatakan wanita lah lebih kurang dalam 40 hingga 49% masyarakat wanita di Malaysia ni tidak melakukan aktiviti yang cukup. Tetapi lelaki pun lebih kurang juga, cuma dia rendah sikit, 30 hingga 39%, lebih kurang dalam 10% lah dikurang macam tu. Dan bila kita kata tentang apa dia, bila kita tengok pecahan pula, pecahan kepada umur kat Malaysia ni, siapa yang paling sedentary sekali? Pertama adalah orang-orang yang berumur lebih daripada 50 tahun. Dia lebih dari 50 tahun. Dan walaupun begitu, orang-orang seperti orang-orang dewasa, remaja ni, dia juga mempunyai peratusan yang agak tinggi, iaitu lebih kurang dalam 40%. Okay? Dan sekiranya situasi ini dibiarkan begitu, berkemungkinan besar unjuran semakin tinggi dan akan menyebabkan lagi banyak masalah-masalah
yang boleh berlaku lah, seperti contohnya masalah jantung, masalah kelemahan otot dan juga masalah psikologi. Dan saya nak kongsi dekat sini kepada pendengar-pendengar juga, apakah faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang kita, terutamanya orang Malaysia ni, dia suka sangat sedentary. Pertamanya dia kata busy lah. Busy. Itu standard lah tu. Busy. Nombor 2, penat. So, daripada busy dia penat. Okey. Nombor 3, yang ini agak mengejutkan ketika saya buat saya buat pembacaan yang agak intensif dulu. Sesiapa yang risiko kepada orang-orang yang mempunyai tahap pelajaran yang tinggi, dia mempunyai risiko yang tinggi untuk melakukan aktiviti fizikal yang rendah. Mungkin disebabkan oleh tuntutan kerja lah. Juga. Kalau kita tengok juga kepada global ataupun secara internationalnya, dia ada sedikit perbezaan dari segi pola ataupun trend. Okay. Pertama, negara-negara yang ekonomi tinggi memang selalunya melakukan aktiviti yang kurang, aktiviti fizikal yang kurang. Tetapi ada persamaan dari segi siapa yang ada high education level, dia memang kurang membuat aktiviti fizikal. Alright. Okey. Dan faktor utama yang dipersetujui oleh negara luar dengan negara kita ni buat kajian, ada dua benda. Yang pertama adalah screen time. Screen time macam kita main handphone, kita tengok TV, kita terlalu lama membuat aktiviti itu. Dan yang nombor dua ialah kita terlalu banyak duduk. Bila terlalu banyak duduk, dia juga boleh menyebabkan masalah-masalah lain akan timbul lah. Macam tu, lebih kurang. Betul. Kalau tengok kalau kajian ni tak ada pun doktor, memang semua orang ada masalah duduk ni. Asyik duduk je. Memang masalah banyak pada duduk sajalah. Even though kita buat kerja betul. Sekejap doktor. So sebelum doktor sambung sikit, alright, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang join live pagi ni. Apa pun jangan lupa like, share dan komen. So siapa yang like paling banyak, kita akan bagi ebook free kepada anda di hujung program live ini nanti. Okey doktor, so apa yang doktor share tadi tu sebenarnya adalah dia kontradik dengan apa yang Nabi kita anjurkan kan. So Nabi Muhammad SAW anjurkan supaya umat Islam ni jadi kuat. Jadi kuat. Dengan aktiviti yang dianjurkan iaitu memanah berkuda dan juga berenang, dan 3 kali disebut tentang memanah. Tapi yang berlaku realitinya pada akhir zaman ni, so zaman moden milenium ni, berkuda, memanah, berenang dah jadi kurang diminati sebab lifestyle lah kot. Dan juga kesibukan tersebut tentang kesibukan bekerja, masuk office, keluar subuh, balik maghrib. Memang tak sempat tengok matahari pun. Betul. Dan kurang, ada pula masalah kurang vitamin D sebab tak terdedah dengan matahari. Ada masalah lain. Tapi apapun situasi ni sangat berisiko tinggi dan menyebabkan kita menjadi lemah lah. Betul. Dan saya rasa research yang doktor buat, PhD doktor berkaitan memanah ni adalah nak menganjurkan ataupun nak mengajak supaya komuniti kita, rakyat Malaysia kita cuba aktiviti memanah, berenang dan berkuda supaya kembali kuat. Betul kan? Okey, so boleh doktor share kajian yang doktor buat tentang memanah ni? Ataupun macam mana? Okay, silakan. Boleh. Okey, saya tertarik dengan apa yang Bro Syamil bagi tahu tadi tentang satu pengalaman di mana dia memanah dan ada budak-budak kecil tengok dan parents dia tak bagi main disebabkan oleh kebahayaan tu lah. Sebenarnya kalau ikutkan pada statistik dekat Malaysia, di Malaysia ni dah dibuat kajian, tahap
populariti archery ni berada di tempat yang ke-21. Okey. Yang paling popular adalah badminton dan juga diikuti oleh bola sepak dan sebagainya lah. Mungkin disebabkan oleh itu awareness berkaitan dengan archery ni agak rendah berbanding dengan sukan-sukan lain, dan mungkin juga populariti ini disokong oleh kurangnya publicity di peringkat mainstream. Walau begitu, tidak semestinya aktiviti-aktiviti seperti memanah ini tidak memberikan kesan-kesan positif kepada tubuh badan, terutamanya kepada pemanah ataupun sesiapa saja yang cuba menjinak-jinak dengan memanah. Dalam kajian yang kami lakukan itu, kami telah memilih populasi sedentary seperti mana yang saya bagi tahu tadi. Sedentary lifestyle population ni memang banyak dekat Malaysia, dan kita risau apabila youth population ataupun populasi belia ni sedang mengamalkan sedentary lifestyle, dan akibatnya macam agak banyak lah dari segi, dan paling teruk pun kematian lah. Dan daripada situ kami membuat satu adaptasi terhadap aktiviti. Pertamanya, kenapa memanah ni dipilih? Pertama, bila kita bercerita tentang sedentary lifestyle, kita faham aktiviti yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kategori ini adalah limited. Jadi untuk keluar dari kebiasaan agak susah. Mengikut kajian, sekiranya orang-orang obesity ataupun orang-orang yang sedentary ini, apabila dia melakukan aktiviti, dia mudah untuk withdraw. Withdraw ni maksudnya dia tarik diri pada aktiviti itu. Contoh, kalau orang-orang yang tak biasa main bola, dia main bola, kemudian mungkin dia melakukan aktiviti itu overdo, dan dia akan balik rumah sakit, sebagai contoh, dan dia ada motivasi rendah untuk meneruskan aktiviti yang sama. Okay? Jadi kelebihan daripada bersukan tu dah semakin menurun, ataupun dia tidak dapat langsung kesan-kesan positif daripada bersukan tu. Jadi kami memilih aktiviti memanah ini memandangkan aktiviti memanah dia lebih kepada stationary. Stationary bermaksud aktiviti yang kita lakukan setempat sahaja. Okey, apa yang menariknya di dalam archery ini, dia ada elemen-elemen yang sangat penting untuk meningkatkan kesihatan dari segi jantung, kekuatan badan, terutamanya otot-otot, dan juga kepada psikologi ataupun pemikiran kita. Mari kita tengok dulu apakah yang kita katakan macam mana memanah ni boleh menguatkan jantung. Sebab dia ketika kita membuat aktiviti memanah, ada beberapa kesan yang menarik yang diketengahkan oleh memanah ni. Pertama, dia akan menurunkan tekanan darah kita. Macam mana dia menurunkan tekanan darah kita? Kita mungkin kena faham dulu tentang satu division dekat dalam badan kita. Dalam badan kita dia ada satu nervous system ataupun sistem badan yang mana dia mengawal keseluruhan aktiviti di dalam badan. Sekiranya berlaku, sebagai contoh, sesuatu yang tidak begitu bagus untuk badan, satu lagi division ini akan membantu menyeimbangkan dia. Kita panggil parasympathetic nervous system, okay, dan satu lagi kita panggil sebagai sympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system ni mudah difahami sebagai apabila dia dominan ataupun dia lebih tinggi berbanding dengan simpatetik, parasimpatetik lebih tinggi daripada simpatetik, para ni akan menyebabkan tegupan jantung kita lebih rendah, kita bernafas dengan lebih lambat dan kita lebih tenang. Okey, sekiranya sympathetic nervous system ni lebih dominan, dia akan menyebabkan jantung kita berdegup pantas, kita bernafas dengan lebih cepat, kita berpeluh, dan juga kita akan jadi panik. Kalau panic attack, orang cakap panic attack tu sebenarnya sympathetic nervous system kita dominan, dia tinggi.
Apa yang berlaku? Okey, apabila kita memanah. Okey. Yang menarik dalam aktiviti memanah ini, ketenangan itu diperlukan. Okay, ketenangan itu diperlukan. Dan bila kita memanah ni pula, kita tak boleh tergesa-gesa memanah. Oh, janji panas sudah kan. Dan kita biasanya dia akan ada aim, dia ada aim dekat target bud tu, dia ada aim, dia ada warna-warna tertentu yang kita kena shoot kan. Okay, dan of course lah kita nak pergi ke bullseye lah kan. Walaupun baru hari pertama, pegang kali pertama, barulah arrow pertama pegang, nak bullseye juga kan. Jadi mau tak mau kita kena cuba untuk tenangkan diri. Dan apabila menenangkan diri ni, apa cara yang penting? Okey, sebab kita nak buat menenangkan diri sangat susah. Cara pertama adalah kita buat melalui pernafasan. Dalam memanah, okey, kajian dilakukan, memanah ini dia memerlukan pernafasan yang dalam. Okey, apabila kita tarik nafas dengan perlahan, dalam, dan kita hembus dengan perlahan. Kenapa ia berlaku? Sebab sekiranya kita bernafas dengan pantas, postur badan kita akan bergerak-gerak. Jadi kita tak boleh fokus kepada target bud tu. Apabila kita bernafas dengan perlahan-lahan, dia akan stimulate ataupun dia akan meningkatkan aktiviti parasympathetic nervous system tu. Dan akhirnya dia akan membantu dari segi ketenangan. Okey, sebab tu kalau orang cakap, kenapa ni tengah serabut-serabut ni, cuba tarik nafas, relax, tarik nafas perlahan, kemudian nanti kita akan cepat tenang. Disebabkan oleh teknik pernafasan yang dimasukkan di dalam archery. Okey, sebab tu kalau kita cakap tentang archery ni, sebenarnya dia sangat holistik, dia sangat bagus, walaupun kita tak sedar sebenarnya kita buat teknik pernafasan yang bagus, tetapi dekat dalam archery tu pun dah ada. Okey, kalau kadar pernafasan biasa, kita bernafas lebih kurang dalam, dia ikut banyak buku lah. Ada buku yang tulis 12 sehingga 18 kali per minit. Ada 15 ke 20 macam tu lah, ikut pada buku. Okey, tetapi ketika memanah ni, kita lebih kontrol pernafasan kita, yang mana dia akan membantu dari segi division parasympathetic ni lah. Dan yang paling best sekali apabila dia menurunkan tekanan darah, dia akan menyebabkan jantung kita bekerja dengan lebih baik. Bila bekerja dengan lebih baik, okey, bekerja lebih baik, jadi jantung kita tak terbeban lah berbanding dengan aktiviti lain. Sebagai contoh, kita tengok kita baru nak bersukan, kemudian kita berjoging. Sebab ada satu kes dekat kampung saya dulu, dia tengok ramai yang berjoging, dia pun berjoging balik rumah dia pengsan. Kenapa? Sebab aktiviti yang dilakukan tu terlalu tinggi berbanding dengan kebolehan atau keupayaan jantung dia. Tetapi bagi memanah ini, dia tidak memerlukan macam aktiviti yang sangat agresif. Dia cuma memerlukan anda relax, beri tempat yang sama, menarik string tu dan shoot. Itu yang menariknya. Menarik, betul Doktor. Sebenarnya kalau macam senang sebutlah, dalam memanah ni dia ada elemen terapi, memberikan ketenangan. Tapi sebabkan kita punya orang kata habit kita tak biasa memanah, jadi kita mula-mula biasanya terburu-buru lah. Ya. Betul. Tapi bila kita keep practicing, kita nak dapatkan ketepatan, maka dalam proses untuk dapat ketepatan tu, kita melatih diri kita supaya menenangkan diri kita. Betul. Maksudnya kalau karakter kita ni yang cepat hangin, cepat temper, ataupun anak-anak tantrum, betul. Sesuai. Memanah lah. Sebab dia ada unsur terapi yang maknanya kita tak perlu suruh ataupun paksa orang tu supaya tenang, tapi maknanya bila dia dah try memanah, dia sendiri kalau nak capai objektif untuk dapatkan ketepatan tu, dia kena ada self control supaya tenang. Betul. Dan saya nak sentuh sikit lagi berkaitan dengan macam mana dia boleh stabilizekan blood pressure. Ada kajian mengatakan bahawa aktiviti menggenggam tangan ini,
menggenggam tangan ni okay. macam ni, okey, dan Right. kita buat secara lama macam ni, dia ada waktu-waktu tertentu lah berapa lama yang kita boleh buat. Dia akan membantu dari segi menurunkan tekanan darah. Dia membantu, tetapi dia ada level-level tertentu lah dan perasan tak, apabila kita membuat aktiviti memanah, kita akan membuat dua genggaman. Pertama, ketika kita memegang busur, dan nombor dua, ketika kita hook string untuk kita shoot. Di situ kita telah membuat dua kali genggaman lah, dua genggaman. Okey. Yang menariknya lagi apabila kita memegang itu, kita memegang dengan tangan kiri atau tangan kanan, dia tidak ada masalah. Tetapi yang kita nak fokuskan adalah di dalam aktiviti memanah itu sendiri sebenarnya dah di-embedkan perbuatan-perbuatan yang membantu dari segi kemandirian dan juga konsistensi function jantung tu sendiri. Yang tu yang sangat amaze lah, yang sangat menarik sebenarnya. Maksudnya dan bila kita tengok juga menggenggamkan tangan ni maksudnya salah satu aktiviti yang boleh memberikan kesan yang baik pada jantung. Ya, tetapi menggenggam tangan macam ni saja tidaklah memberi impact yang besar. Cumanya dia mesti ada pressure, sebab dia mesti ada satu pressure, satu aktiviti yang dipanggil sebagai isometric contraction dalam otot tu. Isometric contraction ni maksudnya bila kita buat sesuatu aktiviti, otot itu tiada pergerakan. Sebagai contoh saya buat kan, kalau kita genggam tangan kita macam ni kuat-kuat, okey, kita rasa ada daya yang kita keluarkan, tetapi otot tu tidak bergerak. Okey, itu sebagai isometrik. Lagi contoh senang lagi adalah kita cuba tolak dinding. Kita tolak dinding tu, kita tolak, kita rasa kita keluarkan tenaga, otot kita bekerja, tetapi tiada pergerakan kepada dinding dan juga badan kita. Itu kita bagi sebagai isometric contraction. Okey, dan isometric contraction inilah yang sebenarnya memberikan impact yang bagus pada jantung. Dan ini berada di dalam archery ketika nak memanah tu. Yang itu adalah salah satu elemen dan komponen yang sangat penting untuk memanah lah, selain daripada pernafasan tadi, dia jaga posture kan. Itu adalah salah satu poin penting yang untuk membantu dari segi kemandirian jantung kita lah. Okay. Alright, slide yang sebelah kanan kita ni doktor, apa lagi doktor yang nak describe? Sebab saya nampak dominansi PSNS division ni apa tadi? Yang PSNS tu adalah parasympathetic nervous system yang saya dah ceritakan tadi. Okey. Dan saya nak sentuh lebih dalam sikit berkaitan dengan reduce risk of cardiac event. Cardiac event ni maksudnya serangan jantung lah, serangan jantung. Yang mana apabila kita buat kajian, kita mendapati selepas 12 minggu dia bermain panah dia, kita dapati ada komponen di dalam kajian kita itu yang merujuk kepada sekiranya elemen ini semakin menurun, dia mempunyai kemungkinan yang tinggi kena serangan jantung. Okey. Bahasa mudahnya ini kira macam doktor kata 12 minggu. 12 minggu maknanya kalau orang beginner, maksudnya baru nak try lah memanah, and then dia memanah selama 12 minggu, and then dia ada impact dia akan bagi impact kepada jantung. Alright. Sebenarnya kalau dia tinggalkan lepas tu dia kembali drop sikit lah. Drop balik. Dia drop balik lah. Tapi kalau kita tengok sebenarnya dia bukan sahaja minggu ke-12 tu baru dia naik. Dia sebenarnya dia naik di setiap 4 minggu. 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu dia dah naik. Dia memang naik. Dan bila kita tengok dekat situ, selepas dia main memanah ni, elemen ni semakin lama semakin meningkat, naik. Kalau dia tak buat aktiviti, dia menurun. Sebagai contoh, orang-orang yang sedentary, yang tidak buat aktiviti ni, dia menurun. Bila menurun, maksudnya lagi tinggi risiko untuk kena serangan jantung. Tetapi untuk memanah ni semakin meningkat, dan apabila meningkat, 1% peningkatan bermakna 1% kurang risiko
untuk kena sakit jantung. I see. Yang tu yang menarik. Okey. Yang itu yang saya sentuh terhadap jantung lah. Okey. Dan kalau tengok pada slide sini pula dia ada apa untuk kekuatan badan ni. Okey. Slide yang Masya-Allah. Yang mana satu Dr. slide nak? Yang slide yang ini yang ada gambar muscle-muscle tu. Ni dia. Okey. Yang slide ini dia menunjuk kepada ada tulis thigh, ada tulis arm kat situ kan. Thigh muscle, arm muscles dan juga thigh muscles arm muscle ni merujuk kepada bahagian atas badan lah, dan juga thigh muscle merujuk kepada bahagian badan bawah Okey. Kenapa ada dua color kat situ bila kita tengok dua color ni, maksud saya nak membezakan antara kekuatan yang dicapai oleh pemanah-pemanah dalam kajian tu dan selepas 12 minggu kita dapati bahagian atas badan mempunyai signifikan yang tinggi dari segi kekuatan dia. Memang sangat besar dia punya impact memanah ni terhadap tangan terutama. Dia sador lah. Dia sador sikit lah berbanding dengan sebelum ni. Dari segi kekuatan memang dia sador lah. Bahagian upper, bahagian torso ni, bahagian torso kita sebahagian upper lah. Bahagian yang kita buat kajian tu terhadap tiga otot lah. Pertama otot bicep, tricep dan juga deltoid. Deltoid muscles. Deltoid muscle tu dekat bahu kita ni, dekat bahu, bicep dekat bahagian depan dengan tricep bahagian belakang lengan lah. Dan juga yang itu memang kita jangkakan lah kerana ada aktiviti-aktiviti dan juga ketika memanah tu pun ada beban tertentu dan kita jangkakan memang ada peningkatan. Yang paling menarik berlaku adalah bahagian kaki juga meningkat dari segi kekuatan. Yang itu kita agak wow lah Kenapa meningkat sedangkan aktiviti kat kaki ni cuma berdiri, paling tidak pun pergi berjalan ambil je lah arrow yang dipanah tu kan. Tetapi ada peningkatan. Dan apabila kita membuat pembacaan yang agak dalam kat situ, kita dapati apabila melakukan aktiviti isometrik tadi, dia sebenarnya memberikan juga impact kepada bahagian-bahagian kontralateral dekat dalam badan kita. Kontralateral maksudnya kalau kita buat aktiviti kat tangan kanan, dia akan memberikan kekuatan juga pengaruh kepada kaki kiri. Kalau kita buat aktiviti sebelah tangan kiri, dia akan memberi pengaruh kekuatan juga kepada kaki sebelah kanan. Jadi dalam memanah ni kita gunakan dua tangan kan, satu untuk hold, satu untuk draw kan. Jadi dia akan memberikan kesan kekuatan yang holistik, sama ada dari kat tangan ataupun dekat kaki. Yang itu yang kita rasa wow, ini memanah ni bukan sahaja bagus untuk jantung tetapi bagus juga untuk pembinaan kekuatan otot kita. Macam mana dia boleh macam mana dia boleh menguatkan otot ni, sebab apabila kita buat aktiviti fizikal ni dia akan meningkatkan bilangan sel yang kita panggil bilangan elemen dekat dalam sel tu kita panggil sebagai mitokondria. Mitokondria ni adalah satu powerhouse yang menghasilkan tenaga. Lagi banyak aktiviti kita lakukan, lagi banyak mitokondria ni akan tumbuh dalam sel kita. Jadi kita akan lebih kuat lah. Jadi ada kontradik dengan meningkatkan kecerdasan tubuh badan kita. Untuk meningkatkan kecerdasan dan kita akan lebih banyak tenaga untuk melakukan aktiviti. Dia berbanding dengan sedentary lifestyle. Apabila kita banyak sangat duduk, kita tak buat aktiviti yang cukup, mitokondria ni dia start untuk menguncup dan akhirnya dia tutup kilang. Bila tutup kilang kita sebab kita rasa lemah, lemak kita semakin membiak dengan berjaya lah. Okey, sebelum doktor sambung sikit, kita nak tanya Ustaz jap. Okey, boleh Ustaz. Ustaz, kan ada satu hadis kata kalau kita dah manah kita tinggalkan aktiviti manah tu. Apa kata Nabi? Ada kan? Saya ingat ada satu hadis tu. Ni jenis orang yang dah manah tapi lepas tu dia dah give up dan dia tinggalkan aktiviti manah. Dari sudut pandangan agama macam mana? Tapi maknanya nanti Dr. Azrul boleh share balik lah. Maknanya orang yang dah training, lepas tu dia tinggalkan, apa kesan dia? Selari tak dengan hadis tu sebenarnya? Okay. Bismillah.
Sebenarnya kalau ikutkan dalam hadis tersebut ada beberapa hadis yang diriwayatkan Nabi memberi amaran kepada sahabat yang meninggalkan aktiviti memanah. Dia ada satu hadis yang ada dua maksud. Disebutkan bahawa Nabi bersabda yang bermaksud barang siapa yang telah memanah, yang tahu tentang memanah dan dia meninggalkannya, dia bukan dari kalangan aku. Itu yang pertama. Maksudnya bukan daripada kalangan Nabi. Oh, bahaya ni. Yang kedua, hadis yang sama juga tapi disebutkan bahawa diriwayatkan dia melakukan maksiat. Maksudnya meninggalkan aktiviti memanah ni, Nabi kata yang pertama bukan daripada kalangan aku. Oh, kita tak nak benda ni berlaku. Dan yang kedua, dia melakukan maksiat ini pun kita tak nak berlaku. Dan sebab tu ada peristiwa juga dalam hadis yang lain. Matannya saya tempat nak sebutkan, tapi kita boleh rangkumkan bahawa di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang dia dikuruh kering. Lalu bila dia ditanya, maka ketika itu dijawab dia telah meninggalkan aktiviti memanah. Maka Nabi kata teruskan aktiviti memanah. Selepas tu badan dia jadi sihat semula. Itu antaranya lah beberapa hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Oh, cantik betul. Maknanya kalau dari sudut agama, dia merupakan satu ancaman juga. Sebab zaman Rasulullah SAW, pada zaman sahabat semua, maknanya Islam tu memerlukan umatnya kuat. Jadi kalau mereka tinggalkan aktiviti manah tu, dah tentulah mereka ni dah kembali pada lifestyle bermalas-malasan lah. Mungkin bila dah bermalas-malasan, maksiat akan timbul. Jadi saya rasa benda ni signifikan lah macam zaman sekarang kan. Maksiat tu kita tak adalah pergi yang terlalu besar, tapi maknanya kita dah bermalas-malasan dan membuang masa tu juga adalah perkara boleh menjuruskan kepada perkara maksiat kan. Okey, pandangan doktor tentang hadis tadi. Maknanya orang dah training, lepas tu dia tinggalkan, dia ada impact pada masa dia, betul? Betul. Saya pun termenung jugalah sebenarnya selepas saya baca hadis tu. Sebab bila kita tengok dari segi withdrawal ataupun withdrawal from activity ataupun kita panggil sebagai detraining, sebenarnya tidaklah merujuk kepada memanah sahaja, tetapi bila kita tengok kepada semua aktiviti sukan ataupun physical activity yang ada intensity yang tinggi, dia akan menyebabkan juga penurunan dari segi kekuatan badan, dari segi risiko ataupun kemandirian jantung dan juga mengganggu juga dari segi psikologi. Tetapi apa yang kita nak sentuh kat sini, apabila kita memanah, kita memanah, dan kajian saya juga berkaitan dengan memanah, selepas 12 minggu kajian itu dilakukan, kami telah memberikan satu rest atau rehat kepada semua sekali yang terlibat dengan memanah tu untuk selama 12 minggu juga. Okey, 12 minggu aktiviti yang kita bagi rehat juga kepada 12 minggu kepada peserta-peserta kajian tu. Jangan sentuh langsung. Buat aktiviti 12 minggu juga. Betul. Buat je aktiviti macam biasa, tetapi jangan main memanah. Dan kita tak galakkan juga untuk dia tiba-tiba pergi main rugby ke, kita tak galakkan lah sebab kita nak tengok kesan daripada situ. Dan apabila kita buat betul. Dan apabila kita buat kajian kembali kepada mereka, kita dapati satu elemen yang saya katakan tentang jantung itu tadi dah naik kan, tapi kali ini dia dah menurun semula. Maksudnya dia meningkatkan kembali kadar serangan jantung terhadap populasi sedentary ni. Yang itu yang agak merisaukan lah. Dan dia memang selari dengan apa Ustaz Anwar bagi tahu tadi, bahawa sekiranya kita meninggalkan aktiviti-aktiviti ini, dia boleh menyebabkan juga kepada fatality ataupun
masalah kesihatan dan juga kematian lah yang paling teruk kan. Dan juga bukan setakat pada jantung tetapi pada otot juga ada berlaku penurunan. Penurunan dia agak banyak. Dia lebih daripada 20%. Dari 20% kekuatan daripada kita punya yang kita dapat peak selepas 12 minggu aktiviti tu. Dan yang paling menakutkan juga apabila psikologi seseorang ataupun self esteem, keyakinan diri juga menurun. Yang itu yang jadi masalah lah, jadi masalah. Dan apabila kita lihat juga kepada keseluruhan, kita boleh rangkumkan bahawa meninggalkan memanah ini memberi impak yang negatif terhadap 3 elemen utama yang kita lihat secara holistik dalam badan kita. Pertama adalah terhadap kardiovaskular, jantung kita, terhadap fizikal iaitu kekuatan badan, kekuatan tubuh badan kita, dan juga terhadap psikologi kita lah. Yang kita lihat. Tetapi ada poin yang penting yang saya patut highlightkan kepada semua. Bukanlah bila saya highlight ni patutnya kita bolehlah tinggalkan memanah kan, sebagai contoh Yang ini adalah waktu-waktu mungkin kita jangan tinggalkan terlalu lama lah memanah ni kan. Kalau kita dah tersibuk sangat, kita pun tak boleh nak buat apa juga. Tapi kalau boleh cari masa lah Selepas 12 minggu kita dapat, selepas 12 minggu tidak melakukan aktiviti memanah ni, apa yang interestingnya ialah level yang kita dapat itu dia lebih tinggi berbanding dengan mula-mula dia tak buat aktiviti apa-apa. Mula kan kita ambil daripada dia tak buat aktiviti langsung. Selepas 12 minggu withdraw, dia masih skor dia masih tinggi berbanding dengan ketika mula-mula kita ambil peserta-peserta ni yang tak buat aktiviti. Maksud selepas 12 minggu, memanah masih lagi ada impact positif kepada sistem badan kita. Okey. Jadi boleh kita katakan bahawa apabila kita memanah ini, kita teruskan, dan sekiranya kita terpaksa meninggalkan memanah itu, janganlah tinggal lama-lama. Dia akan memberikan kesan negatif tu akan start datanglah perlahan-lahan. Okey. Baik. Macam itulah. Baik, terbaik, betul. Okey, sangat awesome sharing kita hari ini, insya-Allah. Okey. Sebelum kita ke zon terakhir sesi live kita dah jam 11 suku dah ni. Kita janjikan 11 suku kita berhenti, tapi rasanya kita tambah sikit lah. Tambah sikit, tak stop tapi kita on sikit lagi. Sebab kita nak landing tu baiknya kita tak terus jump off. Okay. Apapun saya nak pergi satu soalan yang ditanya oleh kita punya penonton daripada Lokman Ali. Dia tanya doktor ni, dalam research Dr. Azrul, berapa orang subjek dan range umur yang doktor buat? Mungkin doktor boleh share sikit lah kot, sikit je. Okey, boleh. Tapi bukan conclusion ke semua conclusion tentang PhD doktor. Okey. Mengikut pada kajian yang kita lakukan, kita mengambil populasi daripada belia yang berumur lebih kurang dalam 18 hingga 30 tahun. Dan sebab kita rasakan populasi ini sangat memberi impact yang besar, terutamanya apabila mereka meningkat umur lah, sebab ikut apa yang saya bagi tahu tadi pun, ketika ini 40% daripada mereka telah melakukan aktiviti yang kurang dari segi fizikal ataupun kita panggil sebagai physical insufficiency. Jadi kita risau apabila kita biarkan berterusan macam ni, masalah-masalah akan lebih teruk lah dari segi kesihatan. Itulah jawapan saya, Prof. Syamil. Alright, saya nak share juga sebab yang ni saya nak share dengan penonton sebab mungkin ada yang baru kenal. Sebenarnya saya pun tanya Dr. Azrul lah apa kajian ataupun paper yang dia pernah dibuat. Anda semua boleh Google dan download. Boleh download doktor? Boleh. Okay, so ada 2 paper tak silap saya, termasuk 3 doktor punya PhD lah. So you all boleh Google effect on 8-week traditional archery training on heart rate,
variability among sedentary youth, dan juga effect of 4 weeks traditional archery intervention on hand-eye coordination and upper limb reaction time among sedentary youth. So dua paper ni doktor nak kurai sikit apa yang dapatan yang dapat? Okey. Kajian ni dilakukan selama 12 minggu secara keseluruhannya, tetapi kita ambil dari segi, kita cut dari segi masa. Apabila kita publish paper tu, kita ambil 4 minggu, 8 minggu dan 12 minggu lah. Dalam kajian pertama tu, yang 4 minggu tu, efek daripada archery ni, dia meningkatkan dari segi high end coordination. High end coordination maksudnya koordinasi tubuh badan kita dengan apa yang kita lihat. Sebagai contoh, dalam kajian ni kita melakukan berapa cepat tangan kita boleh react terhadap sesuatu yang datang melalui penglihatan. Apabila kita buat kajian ni, kita dapati selepas 4 minggu bermain archery ni, kecepatan tangan untuk menangkap objek tu semakin lama semakin pantas. Maksudnya kita boleh katakan archery ni juga dia meningkatkan kebolehan seseorang itu dari segi reaction dia. Reaction dia. Maksudnya betapa cepatnya dia boleh react dengan sesuatu aktiviti. Itulah. Contohnya lah kalau macam kita jalan-jalan, kita rasa kita nak jatuh, reaction time itulah yang memberikan satu impact. Sebagai contoh, kalau kita nak jatuh, kita punya reaction time sikit rendah, reaction time kita tinggi, maksudnya kita ada risiko yang rendah untuk jatuh. Kita cepat bertindak lah, arti kata lain. Kalau yang lagi satu research adalah berkaitan dengan 8 minggu traditional archery ini terhadap jantung kita, yang mana saya pun dah ceritakan tadi, yang mana dia meningkatkan satu komponen dekat dalam jantung tu, yang mana sekiranya dia meningkat tinggi bacaan dia mengurangkan risiko sakit jantung lah. Dan kajian yang baru saya cakap tadi tu, dia merujuk kepada perbincangan kita berkaitan dengan cardiovascular system tadi lah. Okey, baik. Masya Allah, sangat awesome, luar biasa ni doktor. Alright. Okay, so kita dah sampai ke penghujung. Kita nak jemput balik doktor, Ustaz, tapi bakal doktor juga. InsyaAllah. Ustaz Anwar. Amin. Kita pakai tu, doktor tu. Bila nak siap berserah pun tak tahu. Jangan pecahkan rahsia lagi. Okay. Sebelum kita pergi conclusion keseluruhan, ada satu soalan untuk Ustaz ni. Ada satu soalan, dia Lokman Ali tanya, cantik topi Hojam beli kat mana? Soalan tu yang tanya. Ini topi dia beli di Istanbul, Turki. Dan kalau tengok filem Ertugrul yang tengah famous sekarang ni, memang kita tengok dalam filem tu banyak yang pakai macam ni lah. Simbol pahlawan atau pahlawanan mereka lah. Dia ada nama tak? Nama saya pun tak sempat nak research. Macam kita ada tanjak, dia songkok dia lain, dia ada songkok dia. Ni lebih macam tanjak lah pada dia. I see. Okay. Dan yang terakhir saya just nak raikan je lah. Nur Ain Muhammad Sarip, tengok alhamdulillah sharing kita ni memberikan inspirasi untuk menggerakkan orang mencuba aktiviti manah. Di Haikat nak beli set manah pasti berlatih lepas ni . Ini siapa ni? Ini macam kenal je gambar ni. Sekali live belilah set manah. Okay, so kita nak sampai ke penghujung. Kita nak gulungkan keseluruhan tentang topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan impak positif aktiviti memanah terhadap kesihatan, iaitu sudut pandang agama dan juga kesihatan lah. Okay, so saya nak pass dulu kepada Ustaz dulu untuk buat sedikit conclusion terakhir untuk sebelum kita tutup
sharing kita. Baik, untuk semua sebenarnya tak ada apalah yang saya nak sharekan untuk kesimpulan ni. Cuma dari sudut agama kita, dari sudut agama Islam dan bagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW, marilah sama-sama kita beramal dengan melakukan aktiviti sunnah memanah. Sebab kita mungkin kadang-kadang leka dan terlupa untuk berselawat ke atas Nabi. Dan sebenarnya di dunia ni ada dua perkara yang kita perlukan untuk bekalan di hari akhirat nanti. Yang pertama, redha Allah. Yang kedua, syafaat Nabi. Syafaat Nabi ni tak ada pada Nabi lain, hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Macam mana nak dapat syafaat Nabi ni? Ada dalam kitab Syarhus Salikin karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa Nabi sebut bila ditanya oleh sahabat tentang syafaat, Nabi kata bila mana azan berkumandang, setiap kali muazzin melaungkan azan tu jawab. Habis sahaja azan, baca doa selepas azan. Ini antara cara untuk dapat syafaat Nabi. Yang keduanya adalah banyak berselawat ataupun sentiasa mengingati melakukan apa yang dipanggil sebagai sunnah. Maka dengan aktiviti memanah ni tadi, manalah kita tahu di antara banyak-banyak sunnah yang kita lakukan, tiba-tiba di hari akhirat kelak Nabi pandang kita sebabkan memanah dan kita nak dapat dipanggil syafaatul uzma, iaitu syafaat Rasulullah SAW. Itu sahaja yang saya nak pesan, kita nak syafaat Nabi dengan aktiviti memanah. Bukan nak tunjuk siapa hebat, bukan nak tunjuk siapa bagus, tapi kita nak dapat kelebihan dan kita nak dapat syafaat tu nanti. Terima kasih. Allahu Akbar. Betul-betul tu Ustaz. Semalam pun sharing dengan Dr. Zul, saya ada kongsi tentang satu hadis yang mana sahabat kata, ya, sebab Rasulullah dah sebut pada sahabat ni, saya tak ingat sahabat tu kata ada 3 kunci syurga bagi mereka yang memanah. Antaranya adalah mereka yang memanah dan mengharapkan kebaikan daripada aktiviti memanah tu. Maksudnya kita memanah ni kita mengharapkan salah satunya adalah syafaat seperti mana yang Ustaz sebut tadilah. Dan yang kedua, mereka yang ada busur dan panah dan mereka berlatih. Dan yang ketiga, mereka yang menghasilkan anak panah juga adalah antara mereka yang mendapat syafaat insya-Allah di akhirat nanti. Okey, conclusion dari Dr. Azrul. Terima kasih. Jika dilihat kepada kajian, dapatan kajian, dia kajian yang didapati itu memang sangat positif. Bermula dengan sedentary lifestyle tidak diubah sahaja dan ditambah saja aktiviti memanah ini dan memberikan impak positif kepada kesihatan secara holistik. Dan kami tidak mengubah apa-apa aktiviti harian kepada peserta-peserta kajian. Kami cuma menambahkan sahaja aktiviti memanah ini dan kami dapati setiap inci kajian itu memberikan kegembiraan bukan sahaja kepada kami tetapi juga kepada peserta-peserta memanah. Dan kami juga berpendapatlah daripada pengkaji-pengkaji di dalam kumpulan kami bersependapat bahawa archery ini patut juga diketengahkan sebagai satu medium untuk meningkatkan kecergasan diri terhadap sesiapa pun di peringkat apa pun, supaya kita dapat menambahkan lagi atau meninggikan lagi tahap kesihatan rakyat Malaysia lah. Sebab kita tak nak selamanya berada dalam dikelaskan dalam gemuk kan. Gemuk ni memang orang cakap sangat sensitif, tetapi kita perlu ada satu inisiatif untuk mengubah sebab Allah pun kata aku tidak akan ubah nasib satu kaum tu selagi mana ia tidak mengubah nasibnya sendiri kan. Jadi kita boleh cuba, sebab kajian ini bukanlah kajian yang kita katakan boleh
kata terus ubah satu dunia, tetapi adalah satu perintis kepada kajian-kajian yang lebih besar nanti insya-Allah untuk membantu orang-orang, mungkin yang orang yang kurang yang kelainan upaya, yang tidak boleh berdiri, tidak boleh berjalan kan dalam memanah ni. Mungkin kita akan explore lebih kepada golongan-golongan tertentu lah nanti insya-Allah. Dan sebagai penutupnya, saya sangat gembira lah sekiranya semua orang yang mengikuti live kita ni boleh memulakan hasrat lah untuk memanah. Sebab kita pun dah ada jurulatih yang pakai topi cantik tu, itu jurulatih kita. So kita boleh contact dia lah lepas ni. InsyaAllah sebab kita dan juga host dan host kita pun jurulatih juga kan. Jadi kita ada 2 jurulatih kat sini. InsyaAllah boleh contact mereka lah. Saya kira rakan memanah anda. Betul. Okey, baik. Terima kasih pada Ustaz dan Doktor. Apapun sharing pada hari ini, sebenarnya banyak nak share angle-nya, tapi ini adalah permulaan yang sangat bagus lah saya rasa. Dan mudah-mudahan sharing pada hari ini dapat pencerahan dan juga inspirasi kepada semua komuniti kita lah, khususnya di Malaysia, supaya tidak lagi takut untuk mencuba aktiviti memanah kerana manfaat yang ada untuk kita di dunia dan di akhirat itu pasti ada. Betul Ustaz? Ya, betul. Ada manfaat. Sebab apa, sudah di-improve pun. Sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahawa ini adalah satu perbuatan ataupun aktiviti yang sangat unik, dan dia juga memberikan kita salah satu kunci syurga di akhirat. Baik, sebelum kita akhiri, saya pun nak share jugalah sikit ya input daripada pembacaan dan juga kajian kerdil saya lah, sebab saya tak adalah buat PhD. Tapi saya buat sikit penulisan sharing dekat blog pasal manah ni. Salah satu yang berkaitan dengan topik kita hari inilah. So kita tengok standard sebagai seorang atlet Olimpik. Okay. So kalau kita tahulah mereka ni tidak tahu apa itu hadis, mereka tu tidak tahu apa itu Al-Quran, tapi mereka beramal ataupun mereka ni practitioner, mereka ni mengamalkan aktiviti memanah dan mereka buat kajian hasilnya terhadap tahap kesihatan seorang atlet itu sangat luar biasa. Contohnya kalau kita lihat dekat paparan ni tentang estimated calorie usage, maksudnya bila kita buat aktiviti memanah. Okay, kalau tengok chart ni, nanti saya kongsikan chart ni di Facebook ya, so you all boleh tengok lebih terang. Kalau kat live ni mungkin dia blinking sikit, saya tak pasti sebab apa, tapi dia buat perbandingan ya. Contoh aktiviti marathon nombor 1 lah, sebab dia membakar kalori yang paling tinggi. Macam doktor sebut tadi, aktiviti yang berat memang keluar peluh habis lah. Marathon tu confirm lah, dan membakar kalori yang sangat tinggi dan bagus. Tapi dibandingkan dengan 1,500 meter, berbanding dengan dancing, menari, snorkeling, swimming and vacuuming. Kalau kita duduk menyapu dekat rumah, ada yang kata saya exercise kat rumah je, sapu rumah, vacuum rumah kan, dia tak bakar kalori. Gambling at casino, sebab apa, standing ya, sama pun membakar kalori juga. Lari 100 meter dan akhir sekali long jump. So maknanya semua aktiviti ni membakar kalori. Tapi maksudnya marathon nombor 1, archery nombor 2. Maksudnya salah satu aktiviti yang membakar kalori dan memberikan impact yang bagus lah kepada kekuatan tubuh badan kita. Dan based on World Archery Organization, ni di website ni saya ambil ni sebagai conclusion lah. Maksudnya kelebihan ataupun manfaat memanah ni ada 8. Dia kata satu adalah salah satu exercise yang bagus. Yang kedua, menguatkan tubuh badan kita. Nombor 3, disebutkan dapat self control ataupun self regulation meningkat, eye coordination meningkat,
Dan kalau teruskan memanah, dia melatih diri kita supaya lebih sabar, relax dan meningkatkan self confidence. Dan aktiviti memanah ini sebenarnya adalah aktiviti yang bersosial, maksudnya merapatkan lagi ukhuwah di kalangan pemanah itu sendiri. Dan ini berbaliklah kepada poin yang Ustaz sebut dalam sharing kita tentang memanah ni lambang kepada keberanian, penyatuan dan keamanan. So World Archery dia dah bagi kata apa, evidence lah, bukti yang menguatkan lagi berdasarkan ayat Quran dan juga hadis tadi. Yalah, mereka ni praktis dan mereka dapat rasa melalui pengalaman kan. Tapi kelebihan kita sebagai Muslim, kita dah ada dah Al-Quran dan hadis, dah bagi tahu, dah siap-siap jawapan. Kita kena cari soalan balik. Kan? Betul. Cari balik, laluinya secara berpengalaman. Okey, saya rasa cukup di situ sahaja untuk sesi kita pagi ini. Dan tak lupa saya nak check sekejap sebelum kita ni, macam biasalah Ustaz dan juga Doktor, first time kita tengok siapa yang live hari ni, yang share banyak-banyak. Boleh kita tengok sikit sama-sama? Boleh. Alright, saya tengok jap. Kita tengok dekat skrin. Okay, siapakah orang yang live, yang share kita punya live hari ini? At least ada suara no pun tak apa. Yang penting kita ada buat rakaman dan rakaman ini memberikan manfaat lah kepada semua orang. Okey, ini pun kita punya page. So jangan lupa live hari ini, like page. Okay, like dan juga follow. Ya, mana kita punya post bahagian live. Right. Okey, dalam masa yang sama jangan lupa kita juga akan upload semula ya rakaman ini di YouTube, dan anda boleh lihat sekali lagi ulang tayang rakaman di YouTube. Tapi insyaAllah pada masa akan datang kita akan buat live serentak Ustaz dan Doktor. Kita akan keluar dekat Facebook dan juga di YouTube serentak. Okey, so yang share pada hari ini ialah, oh internet jadi slow pula. Okey, kita tengok. Oh, okey, ini okey. Nur Ain Nur Sarif ni doktor ke isteri doktor ni? Buat saya tu. Okey, tak apa, nanti kita akan berhubung. Okey, saya akan bagi hadiah pada Puan Nur Ain Munsarif kerana share live kita pada hari ini. Okey, apapun saya ucapkan ribuan terima kasih pada anda semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih, sangat-sangat menghargai masa dan juga tenaga anda kerana meluangkan masa pada hari ini. Mudah-mudahan sharing pada hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua. Baik, terima kasih Doktor dan Ustaz. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.